Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beberapa orang telah tanya saya, apa sedang berlaku di Sabah? What is going on in Sabah? Apa sedang berlaku ialah business as usual. Usaha untuk jatuhkan Ketua Menteri, usaha untuk jatuhkan kerajaan, biasalah dari zaman Tun Datuk Mustafa dulu lagi dah. Dan beberapa kali masa zaman Haris Saleh, Pairin Kitingan, masa zaman Musa Aman pun banyak kali percubaan nak jatuhkan Musa Aman. So, coup and counter coup is part of Sabah politics. Tapi kes yang terbaru ini ialah kerana ada 79 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN ataupun Wakil Rakyat. Dan 44 dari wakil rakyat duduk dalam kerajaan, 39 duduk dalam pembangkang, 35. Dan wakil rakyat Barisan Nasional UMNO ada yang duduk dalam pembangkang, ada yang duduk dalam kerajaan. So wakil rakyat barisan ni pecah dua. Some are in the government, some in the opposition. And di dalam kerajaan, parti boleh dikatakan bekas Parti Bersatu, termasuk juga Pakatan Harapan, GRS is the main player lah. And untuk leading the government in Sabah, mengetuai kerajaan di Sabah. Dan di dalam pembangkang is Warisan dan Barisan Nasional dan lagi satu parti. So bermaknanya we got 3 parties in government, we got 3 parties in pembangkang, dan some of the pembangkang dari barisan are also in government. So we end up with 4 parti dalam kerajaan dan 3 tu. So hampir separuh lah, 44 dalam kerajaan lawan 35 dalam pembangkang. So mengikut ini saya cerita mengikut apa yang Ketua Penerangan Kerajaan Lokman Nur Adam berkata malam tadi. Dia kata oleh kerana beberapa parti di Sabah tu yang duduk dalam pembangkang, duduk di dalam kerajaan at federal level, ataupun yang duduk dalam kerajaan also duduk dalam di Sabah duduk dalam kerajaan, bermaknanya there should be no opposition di Sabah. Kita tak boleh macam sekarang ni 3 parti di pembangkang, 4 parti di dalam kerajaan, and barisan pecah dua, 16 dari 17 tu 12 dalam kerajaan, 5 dalam pembangkang. So you have situation di mana barisan dikerat dua, and you got parti yang di dalam kerajaan di pusat duduk dalam pembangkang di Sabah. So you cannot, maknanya di peringkat pusat you ni kerajaan, di peringkat negeri you ni pembangkang. So sepatutnya kesemua 79 ADUN duduk di dalam kerajaan. Bermaknanya kalau ikut apa Ali Lokman kata malam tadi, sepatutnya there should be no opposition, zero opposition di Sabah. Kesemua 6 parti atau 7 parti duduk dalam kerajaan. Zero opposition, all 79 are in the government. Sekiranya tidak, ini penjelasan Lokman lah malam tadi. Sekiranya tidak, bermaknanya kalau kita ada beberapa parti dalam pembangkang, beberapa parti dalam kerajaan, and then 44 wakil rakyat dalam kerajaan, 35 wakil rakyat dalam pembangkang, bermaknanya Sabah ni bukan kerajaan perpaduan. Sabah is not unity government. Oleh kerana kalau unity government, you tidak boleh ada maknanya 3 parti dalam pembangkang, 4 parti dalam kerajaan, 44 wakil rakyat dalam kerajaan, 35 parti dalam pembangkang lawan kerajaan. So which means there must be zero opposition, everybody is in the government.
Okay, 100% duduk dalam government, barulah sah dipanggil kerajaan perpaduan. So what they want, apa yang UMNO nak ni, supaya kerajaan Sabah, kerajaan negeri Sabah, tarik semua parti semua wakil rakyat duduk dalam kerajaan. Tapi oleh kerana Sabah ni, dia boleh dianggap sebagai sistem politik warlord, dan dia ada 3-4 warlord ni, Musa Aman, Syafiq Afdal, of course Haji G, and our Bong Mokhtar. So bila ada banyak warlord ni, China kata, proverb China, you cannot have more than one tiger on the mountain. 2 pun tak boleh. You cannot have 2 tigers on the mountain. Yang ini 4. Kita nak ada 4 tiger on the mountain. Mount Kinabalu tu nak ada 4 rimau. Tak boleh. Dia kena 1 saja. And that's a problem. Untuk rimau yang already on the mountain tu, nak terima lagi 3 rimau, mari join dia on the mountain, Mount Kinabalu. Cannot happen. Ini Chinese proverb lah. You cannot have more than one tiger on the mountain, kata China. So ini UMNO nak 4 warlord, 4 tiger duduk atas satu gunung. And of course Haji G susah nak terima lagi 3 lah. Sebab lagi 3 ni, these 3 are very dangerous. Musa Aman, Bong Mokhtar, Syafiq Afdal, these people are very dangerous. You buka pintu, you bagi dia masuk, you tengah tidur malam, dia makan you. So you kena bagi dia duduk kat luar, jangan bagi dia duduk dalam. This is the problem. It's a clash of personalities lah. Dan ini pun Lokman malam tadi pun Lokman mengaku is a issue of clash of personalities. Even UMNO ataupun Ketua Penerangan Kerajaan Lokman Adam pun cakap yang sama. So that's a real issue ni, clash of personalities, warlord system. Dan oleh kerana Barisan Nasional not happy lah duduk dalam pembangkang, Barisan Nasional kata kita sepatutnya duduk di dalam kerajaan. And tak sepatut Barisan Nasional ni beberapa ni wakil rakyat dari BN duduk dalam kerajaan, beberapa wakil rakyat dari BN duduk dalam pembangkang. And then we got party yang duduk di dalam kerajaan di peringkat pusat di negeri Sabah, mereka tidak duduk dalam kerajaan, dia duduk dalam pembangkang. So at federal level you are government, at state level you are opposition. So what they want to do, ringkas cerita, dia nak suruh kerajaan Sabah atau Haji G buka pintu bagi semua orang duduk dalam kerajaan 100%. Kalau tak, dia tak qualify untuk dipanggil kerajaan perpaduan, unity government. Berdasar kepada penjelasan itu malam tadi, kalau sekiranya tidak 100% wakil rakyat, tidak 100% parti politik duduk dalam kerajaan, maka tidak qualify, tidak sah dipanggil kerajaan perpaduan. Bagaimana dengan pusat? Hari-hari dia duk kata kerajaan perpaduan, tetapi ada pembangkang di dalam parlimen. Di pusat ni ada pembangkang, tapi dia orang panggil kerajaan perpaduan, tak habis-habis. Dan kita beritahu tak boleh panggil kerajaan perpaduan sekira ada pembangkang. Hari ni mereka sendiri kata Sabah ni tak boleh dipanggil kerajaan perpaduan kerana ada pembangkang. Haji G kena buka pintu bagi semua 100% wakil rakyat, 100% parti politik duduk dalam kerajaan, barulah boleh dipanggil kerajaan perpaduan. If not, cannot be called kerajaan perpaduan. This is argument lah dari UMNO sendiri. So sekarang ni, oleh kerana yang 3 lagi warlord ni, Syafiq Afdal lah, Musa Aman lah, Bong Mokhtar lah, bahaya bagi Haji G. This is like you're the frog carrying the scorpion on the neck. So dia kata tak boleh lah. You pembangkang duduk dalam pembangkang, kita kerajaan kita ada 44 kerusi. You pembangkang you ada 35 kerusi. You stay in the pembangkang.
Oleh kerana itu, UMNO nak jatuhkan Haji G. Kalau you tak buka pintu bagi kita masuk, duduk dalam kerajaan, maka kita akan gulingkan kerajaan, kita akan gulingkan awak dan kita akan ambil alih dan UMNO akan menjadi Ketua Menteri Sabah. That is what is going on in Sabah. Memang complicated dari dulu. Mungkin ramai ni generasi muda tak ingat krisis Tun Datuk Mustafa dulu. Di mana dia orang terpaksa nak buat darurat, and then masa Haris Saleh, and then masa Pairin Kitingan, masa Musa Ahmad pun kecoh berapa kali tu nak jatuhkan kerajaan. So this is normal for Sabah politics. Tapi ramai mungkin generasi muda tak ingat ataupun tak tahulah that memang nature Sabah politik ni, budaya Sabah politik ni ialah cantas-pencantas ataupun guling-mengguling. And this is just one more in berapa puluh tahun history Sabah di mana mereka suka sangat menjatuhkan kerajaan, menjatuhkan ketua menteri supaya mereka boleh rampas kuasa. And you remember there was one case dulu di mana 2 ketua menteri angkat sumpah sekaligus. Imagine 2 ketua menteri angkat sumpah depan governor. Akhirnya stalemate. So orang yang menyelamatkan keadaan masa tu, sebab Mahathir masa tu keluar negeri, Tun Musa Hitam masa tu, Tun Musa Hitam was the deputy prime minister, timbalan Perdana Menteri. Tun Musa Hitam yang menyelamatkan keadaan, because Tun Musa Hitam arah supaya UMNO back off and bagi maknanya Pairin yang menang pilihan raya masa tu, bagi dia jadi Perdana Menteri. Kalau tidak, dia orang maknanya dia nak buat coup. Dia kata dia UMNO kata dia tak mau ketua menteri yang mengetuai parti Kristian mengambil alih. So kecoh. Benda ni dah nak meletup jadi May 13 nombor 2 lah. Tapi sekali ni dia antara orang Islam, orang Kristian. Tapi Musa Hitam lah yang bijaksana dia telefon, dia kata back off. Since Pairin menang majority, bagi Pairin ambil alih sebagai ketua menteri. So UMNO had to stand down lah. Dan tak berlaku lah May 13 version 2.0 semasa itu. So Musa Hitam actually did the nation a great service. Tapi orang tak pernah cerita tentang peranan Musa Hitam untuk menyelamatkan keadaan politik Sabah. Assalamualaikum, salam sejahtera.